akan ditemui. Surutkan cahaya di hati terang, jalan seandainya hilang, jalanan yang bakal ditempuh, gapai semangat bila runtuh. Setibanya di sisimu ku berserah, terimalah ku, hambamu Allah. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah waktu ini kita bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama edisi Isnin untuk aspirasi tak lain tak bukan menerusi Pesona Dizara. Dan bersama dengan kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin, kuning macam tu bajunya. Masya Allah, bersama dengan kita. Nak tahu kuning macam mana? Boleh tengok di FB IKIM FM, FB Ustaz Muhammad Abdul Alamin sendiri ataupun di YouTube IKIM. Anda boleh lihat, tonton Ustaz pakai baju warna kuning terang sungguh hari ni. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertambah tua setahun. Dah masuk tahun 2021 dah kita Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi apa pun, terima kasih pada Ustaz yang masih lagi setia untuk bersama dengan sahabat pendengar dalam Pesona Dizara untuk tahun 2021 Ustaz. Dan kali ini kita akan sambung sikit lagi untuk Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Itu silibus kita nak sambung untuk nama Allah SWT yang ke-98, Ar-Rashid, Allah yang maha bijaksana. Mungkin awalan ini kita berikan terlebih dahulu mukadimahnya. Silakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Dan rahmati Allah dijikati seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk kita berada di muka bumi ini ya. Kita adalah insan-insan terpilih untuk masih lagi diberi peluang hidup sehingga tahun 2021 ini. Bagi sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita hadiahkan Al-Fatihah buat mereka dan pasti nanti kita akan menelusuri mereka. Mudah-mudahan kita semua tergolong di kalangan orang yang soleh dan solehah insya-Allah. Jadi sedang penonton, sedang pendengar IKIM yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Jadi pada pagi yang berbahagia ini kita bincang nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-98. Ya, kita berjaya maknanya insya-Allah dengan izin Allah kita maknanya berjaya menghabiskan 99 nama Allah. Ini luar biasa di JKT ini luar biasa tau. Maknanya pengajian dan kita ambil intipati itu macam mana menyelesaikan masalah rumah tangga, masya-Allah. Ini sebenarnya satu pengajian yang sangat bagus. Tahniah kepada Hakim DJKIT kan yang menjadi moderator kepada perkongsian kita. Mudah beri manfaat insya-Allah. Okey, pada kesempatan yang berbahagia ini nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-98 iaitu Allah Ar-Rashid. Ar-Rashid ni maknanya yang bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala itu maha bijaksana dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh menurunkan kebijaksanaan kepada kita manusia. Sebelum itu di JKIT dan sedang penonton dan dirahmati Allah sekalian kan, kita kena kenal dulu apakah maksud bijaksana. Apakah maksud bijaksana? Kita kenal dulu Okey, sebelum tu kita kena tahu dulu. Okey. Kita kena bezakan antara cerdik dan juga pandai Apakah orang yang cerdik, apakah orang yang pandai Kita mulakan dengan orang yang pandai. Orang pandai ni adalah orang yang belajar. Hari ni kalau kita belajar, mana kita Allah anugerahkan kepandaian. Dan sebab itu dalam Islam memang satu galakan untuk belajar ni memang sangat tinggi lah. Sampai dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang Islam, tak kira lelaki ataupun perempuan. Wajib hukum dia, bukan apa sunat ke, bukan wajib hukum dia untuk kita pelajari ilmu. Sebab apa? Dengan kita belajar, kita akan menjadi pandai. Orang belajar, orang akan menjadi pandai. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran adalah untuk kita belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Tapi tak semua benda kita bagus baca.
Sebab Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca benda-benda lucah, benda-benda yang mendatangkan maksiat tak boleh. Jadi berarti Iqra bukan semua Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Mana baca benda-benda yang beri kebaikan kepada kita. Jadi maknanya orang yang belajar dia akan menjadi pandai. Kemudian orang yang apabila kita belajar, kita disuruh untuk beramal. Okey. Jadi apabila orang beramal, maknanya dia akan ada pengalaman. Orang yang ada pengalaman ini disebut sebagai orang yang cerdik. Orang yang ada pengalaman disebut sebagai orang cerdik. Belum tentu DJ KIT, orang pandai belum tentu dia cerdik. Belum tentu dia cerdik. Orang cerdik belum tentu dia pandai. Orang banyak pengalaman, dia cerdik dalam berniaga. Mungkin dia tidak belajar tinggi pun. Kurang pandai sikit daripada teori-teori perniagaan dan sebagainya, dia tak nampak mana struktur, tapi dia cerdik. Yang mana cerdik ni orang yang banyak pengalaman. So maksudnya sebab itu kalau kita tengok Allah suruh kita beramal, berbuat sesuatu, Nabi SAW suruh kita bergerak, mendapatkan pengalaman, sebab dengan pengalaman seorang akan menjadi cerdik. Apa dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa man amila bima alima awrathahu Allahu bil ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Maknanya suruh kita berbuat. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, banyak Allah Subhanahu wa taala suruh kita memerhatikan. Contoh macam surah Fil, Allah kata, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana kami memusnahkan tentera bergajah? Tentera bergajah dia serang Madinah pada tahun 622 Masihi. 622 Masihi bersamaan dengan tahun kelahiran Nabi SAW. So daripada Masihinya 622, minta maaf, 570 Masihi. 570 Masihi 570 Masihi itu adalah tahun kelahiran Nabi SAW. Jadi beza Nabi SAW dengan Nabi Isa adalah 500 tahun 570 Masihi. Nanti itulah ketika tentera bergajah. Jadi Nabi menyebutkan, tidakkah kamu perhatikan tentera bergajah? Kita suruh tengok surah Muluk. Surah Muluk Allah Subhanahu wa taala sebut bagaimana alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Kamilah yang telah menciptakan langit itu 7 petala. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak mendapati penciptaan Allah Ar-Rahman itu berpecah dan retak. Farji'il basara hal tara min futur. Kamu perhatikan kembali, adakah berlaku kepincangan? Allah sebut, Allah jadikan dunia ni maksudnya ada 7 petala. 7 petala. Saya suka kalau nak kongsikan Ibu kakak sekalian kalau daripada sudut dipanggil gravitanasional, maknanya dari sudut graviti, tarikan graviti kan, memang ada 7 peringkat tarikan graviti dekat universe kita ni, dekat alam kita ni kan. Tarikan pertama graviti kita ni adalah antara bumi dan juga bulan dia dekatkan graviti, jadi bulan berpusing kan. Kemudian tarikan kedua adalah sistem solar kita, dipimpin oleh satu matahari. Kita ada maknanya ada planet-planet. Itu yang keduanya. Istilah ulama kata itulah langit kedua, langit pertama, langit kedua. Kemudian yang ketiganya ada dipanggil exoplanet. Exoplanet ni macam mana? Exoplanet ni iaitu selain daripada matahari kita, ada bintang lain. Bintang-bintang ni mana matahari yang lain lah. Dan matahari yang lain ni, setiap matahari dia ada planet dia sendiri. Bayangkan dekat kita punya galaksi ni, dia ada lebih kurang 300 juta bintang Maknanya ada satu bintang tu ada 8 planet, 5 planet contohnya kan. Itu maksudnya tarikan. Kemudian barulah kita punya galaksi. Galaksi kita pula dia ada kluster galaksi. Kemudian dari kluster dia, kemudian ada super kluster pula. Oh, maknanya masya-Allah kan. Jadi kau perhatikan lapisan langit sab'a samawatin tibaqa, maknanya takkan berpecah belah, retak pun lapisan-lapisan itu. So maksudnya kita disuruh perhati. Jadi dengan perhati kita punya pengalaman.
Dengan pengalaman kita akan menjadi orang yang cerdik. Okey, jadi kita tahu pandai itu adalah orang yang belajar, cerdik adalah orang yang banyak pengalaman. Dan ibu-ibu, kakak, tuan-tuan sekalian, gabungan di antara cerdik dan pandai inilah yang disebut sebagai bijaksana. Seorang bijaksana ni apa? Orang yang ilmu, belajarnya rajin, membaca, berguru ke sana kemari, kemudian dia banyak pengalaman. Kan? Jadi maknanya dia bukan pandai saja. Kan? Maknanya dia pandai campur dengan cerdik. Mana pengalamannya banyak. Dia tahu maksudnya dalam bidang ni apa dia punya cabaran-cabaran dia tahu. Maka gabungan cerdik dan pandai itulah orang bijaksana. Jadi sebab bila kita bicara mengenai bijaksana ni, kebijaksanaan ni adalah gabungan cerdik dan pandai. Dan satu benda yang paling menarik kita adalah setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran Allah sebut wattaqullah wa yajarkan ilmu. Okey. Jadi wattaqullah wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ajar kamu ilmu. Jadi maknanya setinggi-tinggi bijaksana apabila dia dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rashid, Allah yang Maha Bijaksana. Sebab itu kalau kita ni ada ilmu, kita pandai, kita ada pengalaman, kita bijak, gabungan tu kita jadi bijaksana, tambah dengan takwa, jaga sembahyang kita, jaga puasa kita, jaga akhlak kita, kebijaksanaan kita tu dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa dia punya kebijaksanaan itu. Okey, kita beristirahat sebentar lagi, kita akan kongsikan ada 5 cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia. Ada 5 cara bagaimana Allah mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia, insya-Allah. Masya Allah. Inilah masanya kita nak rebut, nak belajar betul-betul supaya kita hidup di atas muka bumi Allah SWT ini diberikan kebijaksanaan oleh Allah SWT yang Maha Bijaksana, insya-Allah. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti seketika. Bagi rakan pendengar yang sedang menonton di FB IKIM FM saat ini, tekan butang share supaya lebih ramai lagi menjadi orang yang bijaksana, insya-Allah. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. وعلينا ندعو لله داعين. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita kembali bersiaran menerusi perkongsian pesona di Zahra bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Alamin. Hari ini kita bicarakan tentang nama Allah SWT dalam Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah Ar-Rashid, Allah yang Maha Bijaksana. Allah boleh kurniakan kita kebijaksanaan. Ada 5 caranya. Macam mana caranya? Jom Ustaz kita kongsikan. Okey, baik. Masih kepada JKT dan seterusnya kepada seluruh ibu-ibu dan kakak-kakak yang saya sayangi dan saya doakan kebaikan sekalian. Okey, kita mulakan balik bahawa Allah Subhanahu wa taala Ar-Rashid, Allah yang Maha Bijaksana. Okey. Jadi Allah boleh mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh kita belajar. Dengan belajar kita jadi pandai. Kemudian Allah suruh kita beramal dengan ilmu supaya kita dapat pengalaman. Dengan pengalaman kita akan jadi cerdik. So gabungan antara cerdik dan pandai itulah bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana bila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bicara mengenai bijaksana terus ya. Jadi jangan kita berangan kita nak bijaksana kalau kita tak pandai ataupun kita tak cerdik ya. Sebab itu bacalah ayat Quran, bacalah hadis pasal ilmu, 2 benda ni suruh bangunkan, usahakan. Dengan cara kita pandai, dengan cara kita cerdik. Gabungan tu baru jadi bijaksana. Jadi ni kita dah cerita mengenai bijaksana ya. So jadi jangan berangan ya untuk jadi bijaksana kalau malas untuk ilmu. Ilmu malas nak tuntut, tidurnya banyak kan, maknanya main-main banyak, macam mana nak bijaksana. Jadi kita cerita dah foundation dah selesai. Mana pandai dah selesai, cerdik dah selesai, dah dikurniakan ada kebijaksanaan, setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah. Kita bincang mengenai bijaksana tu, iaitu ada 5 cara Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kebijaksanaan kepada manusia. Yang pertamanya dengan jalan ilham. Ilham ni maknanya lintasan idea
yang Allah bagikan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah. Jadi maknanya ilham datang apabila ada masalah. Yang kita kata ada masalah rumah tangga, ada masalah rumah tangga. Macam mana masalah rumah tangga ni kan? Ilmu rumah tangga dah ada. Dah ikut dah 99 nama Allah Asmaul Husna dalam IKIM dah. Maksudnya, tapi macam mana ya Allah kurniakan ilham. Oh, jalan macam ini, nama macam ini, zikir begini. Itu penting maksudnya ilham, dengan jalan ilham. Ilham ni datang dengan untuk menyelesaikan satu masalah. Kita buntu. Ada jalan keluar. Ini disebut dalam Al-Quran, Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ada jalan keluar, masya-Allah. Ini yang kadang-kadang kita nak usahakan sebab semua orang ada masalah. Siapa yang tak ada masalah? Saya diuji dengan masalah, DJ Kak Yati diuji dengan masalah. Semua orang diuji dengan masalah. Kalau kita tak nak masalah, kita boleh pergi kat 2 tempat je kat Malaysia ni. Satu hospital bahagia, satu lagi Tanjung Rambutan. Dekat situ penuh dengan orang yang tidak ada masalah. Kalau tak nak duduk situ, kita akan ada masalah kat luar. Kecil atau besar, maknanya itu bahagian masing-masing. Kesamaan dia, masalah menyempitkan hati. Itu kesamaan dia. Kesamaan dia. Dia punya beza bentuk. Bentuk beza. DJ Kak IT diuji berbeza dengan saya diuji. Dengan kita punya kawan-kawan diuji. Dengan mak ayah kita. Dengan saudara mara kita diuji. Beza mesti. Beza dia bentuk. Kesamaan dia adalah dia menyempitkan hati. Sebab ada orang kadang-kadang masalah dia tak besar. Dia kerja semut dia kerja dia. Tapi benda tu menyempitkan hati dia. Pada orang cakap, apa benda kau ni? Semut je kot. Tapi semut tu lah yang distress, depression, anxiety. Sebab kena semut. Sebab kena semut. Pada kita kecil. Pada dia besar. Sebab apa? Sebab perbezaannya bentuk. Kesamaan dia menyempitkan hati. Jangan ukur masalah orang dengan masalah kita. Kesamaan dia adalah menyempitkan hati. Tapi maknanya ada ilham untuk menyelesaikan masalah. Ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan masalah. Okey, yang kedua, cara Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kebijaksanaan. Yang kedua dengan jalan mimpi. Dengan jalan mimpi sebab dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa kalau orang tu jaga solat dia, jaga dia punya hati dia, rapat dengan Allah, paling kurang 1/40 mimpi dia benar. 1/40 mimpi dia benar. Kalau DJ Kak Yati pada hari ni, setiap kali tidur, 4 kali mimpi banyak betul mimpi tu kan. Maknanya 10 hari, 1 pasti benar. Paling kurang 1 pasti benar, paling kurang. Dalam bab mimpi ni kita boleh tengok macam mana kisah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf mimpi kan. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamar. Ra'aitumu, maknanya dia melihat bintang, matahari, planet matahari dan bulan tu sujud. Maknanya pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah bermimpi. Begitu juga dengan kisah bagian satu orang yang dia planning untuk mencuri jasad Nabi SAW. Perkara ini berlaku pada tahun 1170 Masihi. 1170 Masihi, waktu tu orang Islam fokusnya sedang fokus kepada berhadapan dengan tentera salib. Ada satu grup Yahudi daripada Maghribi, dia planning dia merancang untuk mencuri jasad Nabi Muhammad SAW di Madinah saja. Dia menyamar jadi orang alim, duduk di Madinah saja tu. Maknanya dia tipu dah orang-orang Arab kat sana. Dia tipu dah orang Islam kat sana. Orang kat Madinah kat sana tak tahu pun dia tu hanya adalah maknanya orang yang nak curi jasad Nabi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada satu orang panglima Islam. Namanya Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Datang mimpi kat dia. Datang mimpi Nabi SAW datang kat mimpi dia 1170 Masihi. Maknanya datang tengok aku daripada 2 orang ini. Dia pun tak tahu apa maksud mimpi dia. Perancangan sedang dibuat. Orang Yahudi tu tengah gali dah lubang daripada rumah dia di Madinah tu sampai ke makam Nabi dah. Kalau ikut sirah dah nampak Sayyidina Umar, maknanya datang daripada belakang tu. Kan makam Nabi tu, makam Nabi SAW, kena Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Mana dah nampak kaki Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wa arda. Tapi datang di Madinah, macam mana kan? Tak tahu. Kita buat kenduri lah. Maknanya semua diwajibkan hadir.
Semua hadir tak? Dia tanya Gubernur Madinah. Ada 2 orang alim daripada Maghrib tak nak hadir. Paksa dia hadir. Ketika orang ni hadir, maka Nuruddin kenal, inilah orang yang dalam mimpi tu. Okey, dia kata tak pertahan dia, bagi dia makan. Nuruddin dengan panglima dia pergi ke rumah. Tengok-tengok dah ada lubang. Nak curi jasad Nabi SAW. Kenapa perancangan orang Yahudi gagal? Antaranya apa? Allah datangkan dengan mimpi. Satu, cara kedua, bagaimana Allah punya kebiasaan dengan mimpi kadang-kadang. Tapi maknanya kalau kita jaga solat kita, jaga hubungan kita dengan Allah, paling kurang hadis Nabi 1/40. Kita mimpi itu adalah benar. 1 hari mimpi 4 kali, maksudnya 10 hari itu 1 mimpi yang benar. Okey. Yang ketiga macam mana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kebijaksanaan? Yang ketiga dengan jalan kasyaf dia panggil. Kasyaf ni apa? Allah buka hijab mata ni. Kita boleh nampak benda yang orang lain tak nampak. Dan orang dikurniakan kasyaf ni, dia tidak dikurniakan 24 jam. Maknanya kadang-kadang Allah buka, nampak benda yang orang lain tak nampak. Ini kasyaf dipanggil. Dikurniakan kadang-kadang pada setengah-setengah orang. Allah bagi kebijaksanaan. Dia boleh tahu dan buat keputusan maknanya orang yang tak nampak. Contohnya apa? Ketika Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu arda adalah khalifah Islam yang berjaya, maknanya menombangkan Rom dan Parsi. Satu hari sedang dia berkhutbah di Madinah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiba-tiba Allah buka hijab mata dia, nampak dia. Tentera Islam sedang melalui satu kawasan bukit, tentera Rom ni nak ambush, nak serang dia. Maka ketika itu tiba-tiba wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun. Maknanya wahai orang Islam, maknanya baling kamu, jangan ikut jalan sana. Orang di Madinah terkejut, kenapa tiba-tiba Umar ni beralih topik? Rupanya Sayyidina Umar dibukakan kasyaf, bijaksana. Dia melebihi satu step daripada orang lain. Dan orang kafir nak ambush ni. Dan panglima Islam di sana, Allah bukakan hijab telinga dia. Dengar apa Umar cakap. Ini Sayyidina Umar ni. Jom kita paling di sini. Dan umat Islam terselamat daripada serang hendap orang-orang Rom ketika itu. Ini maknanya kebijaksanaan secara kasyaf. Allah SWT bagi. Itu maknanya Allah SWT kurniakan secara kasyaf tu. Okey, kemudian yang keempatnya kita habiskan terus. Yang keempatnya iaitu ilmu laduni. Ilmu laduni ni macam mana? Ilmu yang disiplin ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang itu, maknanya dengan tanpa dia belajar. Tapi dengan syarat tadi dia punya basic dia, foundation dia, syarat dia, asas dia mesti orang yang rajin belajar, pandai, kemudian ada pengalaman, mana cerdik, dan dia dah gabungkan antara cerdik pada bijaksana, maka Allah bagi kelebihan yang lebih daripada itu lagi. Antaranya ilmu laduni. Ilmu laduni maknanya disiplin ilmu. Dia beza dengan ilham. Ilham adalah jawapan pada masalah. Ilmu laduni satu disiplin ilmu. Macam orang dapat contoh macam orang Islam pernah tiba-tiba mendapat satu teknologi membuat besi untuk pedang yang sangat hebat. Dipanggil Damas Steel ataupun Damascus Steel. Daripada mana? Orang Islam dapat campuran berbelas besi itu dilapik tu, maknanya kemudian diletakkan karbon, besi itu lebih ampuh daripada mana-mana besi di dunia. Kalau pedang orang Islam bertemu dengan pedang orang Barat akan patah. Mereka dapat satu disiplin ilmu, ilmu laduni Damascus Steel, Steel ataupun Damas Steel. Kalau kita nak tambahkan bacaan kita tengok channel Al-Haddad, guru Al-Haddad. Al-Haddad ni maknanya guru tukang besi di kalangan orang Islam. Mereka dapat ilmu tu, yang melebihi ketika zaman itu, melebihi daripada orang yang lain. Dan yang kelima, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kebijaksanaan kepada seseorang, iaitu dengan jalan firasat. Firasat ni rasa hati. Rasa hati. Dalam hadis Nabi SAW menyebut, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah kamu firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita lah hari ni kan, anak kita buat hal, kadang-kadang kita Allah bagi firasat tau. Ada rasa hati. Suami kita buat hal, kita buat hal, ibu-ibu, akak-akak kan. Maknanya kadang-kadang kita ada rasa hati. Saya nak tanya DJ Kak Yati sebagai wakil pendengar. Kadang-kadang
pasal anak ada tak rasa hati? Ada tak rasa hati? Ada tak? InsyaAllah ada Ustaz, ada. Ada kan? Ada. Jadi abang-abang, ayah-ayah sekalian kan, maknanya jangan don't mess with your wife. Kadang-kadang yang anyanya isteri kan kena tipu lah. Kena anyanya dengan jalan dia tak tahulah. Jadi penganiayaan itu Allah bagi dia rasa hati. Dia tahu, dia nak cakap ke tak je. Kadang-kadang jadi maksudnya abang-abang ayah sekalian, sebagai tahun baru ni kita kena ada azam baru, jangan tipu bini Okey. Jadi jangan jalan firasat. Firasat tu rasa hati. Jadi maksudnya itu kebijaksanaan. Allah Ar-Rashid, Allah yang Maha Bijaksana. Allah boleh bagi kebijaksanaan kepada kita manusia. Jadi maksudnya kita perlu menuntut ilmu, banyakkan pengalaman, kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah bagikan kebijaksanaan kepada apa yang telah kita usahakan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, alhamdulillah. Ni bukan sekadar Nur Hayati dekat konti ni Ustaz. Nur Hayati Muhammad Fuad dekat dalam FB pun kata, ya betul Ustaz, kadang-kadang terasa hati ni Ustaz. Nampak firasat hati. Masya-Allah. Dan kita dah cover kelima-lima cara Allah nak memberikan kebijaksanaan kepada manusia. Lepas ni kita akan kongsikan juga soalan-soalan sahabat-sahabat pendengar yang mana ada soalan-soalan di FB IKIM FM, di WhatsApp IKIM di 0129004004. Kita bakal kembali selepas kita berhenti rehat sebentar untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Kita tidak mungkin mampu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selainnya. Maulana ya Maulana ya Sami. IKIM memberi anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran untuk meneruskan lagi pertemuan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin dalam Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah SWT Ar-Rashid, Allah yang Maha Bijaksana. Ustaz dah kongsikan kita tadi 5 cara bagaimana sebenarnya Allah nak mengurniakan kebijaksanaan kepada manusia. Tapi kena ingat, bijaksana ni daripada cerdik campungan pandai. Dia dah gabung baru jadi bijaksana, dan kemudian Allah tambah lagi dengan yang tadi Ustaz dah kongsikan kepada kita 5 tadi, 5 elemen. Dan waktu ini kita nak raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita Ustaz di FB IKIM FM, di WhatsApp IKIM di 0112900404. Bermula dengan soalan sahabat kita ni, hamba Allah Muslimah nombor 1. Kata, Ustaz, apakah berzikir dengan nama Ar-Rashid boleh jadikan sebagai usaha agar Allah berikan kita ilmu-ilmu bermanfaat Ustaz? Okey. Itu antara nama Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh kita gunakan, iaitu Ar-Rashid. Yang lain boleh yang Alim, ya Fatah ni Ya Fatah, Ya Wahhab. Ya Wahhab tu orang yang mengurniakan. Maksudnya itu antara nama-nama yang bagus kita boleh buat untuk zikir. Maksudnya untuk Allah SWT kurniakan kepada kita, iaitu kebijaksanaan. Ada 2 cara Allah SWT bagi. Pertama sekali, Allah bagi secara langsung. Dipanggil secara wahbiyah. Wahbiyah ni kurniaan secara langsung. Bukan wahabi lain. Itu perbahasan lain. Ni wahbiyah dipanggil. Allah Al-Wahhab, milladun innaka antal wahhab. Wahhab tu maknanya Allah bagi secara langsung, maknanya secara dan wahbiyah. Yang kedua, dengan jalan kita kasbiyah. Kasbiyah tu Allah lorongkan jalan yang tepat untuk berusaha. Kadang-kadang kita berusaha, kita tak tahu jalan tepat tu mana. Jadi Allah kurniakan secara kasbiyah dia, secara usaha tu jalan yang tepat. Oh, pergi jumpa ni, belajarin orang ni, belajar orang ni. Akhirnya terbuka kita kepada kefahaman itu. Wallah. Okay. Alhamdulillah. Seterusnya daripada Syida Hassan. Ustaz kata, kasyaf ni untuk orang Islam sahaja ke, para nabi sahaja ke, ataupun aulia? Mohon penjelasan daripada Ustaz. Okey. Kasyaf ni Allah Subhanahu benda-benda yang ajaib ni Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Kalau Nabi dipanggil mukjizat. Kalau orang-orang alim dipanggil karamah. Kalau orang biasa macam kita ni kat IT kan, kita panggil ma'unah. Ini bukan al-ma'unah bukit jenalik itu, bukan. Ini ma'unah istilah dia. Dan kalau ada juga orang kafir yang dapat boleh nampak contohnya. Dia panggil istidraj. Istidraj ni Allah bagi dia. Maknanya walaupun dia ingkar, Allah bagi dia. Maksudnya dengan jalan Allah murka. Itu maknanya keempat-empat cara tu
kepada individu yang berbeza. Allah SWT bagi. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz daripada sahabat kita ni Nur Hayati Muhammad Puad. Kata Banyak bila orang hati kali hari ni. Hai Ustaz, orang ke mana kan? Tak apa. Tahun 2021 ke Ustaz? Masya Allah. Ustaz, Nur Hayati tanya, bila kita mimpi tak boleh cerita kat orang, betul ke Ustaz macam tu? Okey. Kalau kita mimpi satu mimpi, kita kena cerita pada orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Okey. Ini berdasarkan dalil ketika Nabi Yusuf mimpi kan, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Ayah, aku nampak, maknanya 11 planet, matahari dan juga bulan. Maknanya aku melihat dia sujud pada aku. Maknanya Nabi Yusuf beritahu ayah dia. Nabi Yusuf kata apa? Jangan beritahu abang-abangmu. Jangan beritahu abang-abangmu. Takut nanti ada orang yang boleh membaca dan dia iri hati kepada kita tu. Jadi maksudnya kalau kita ada mimpi, tanya pada orang yang ada ilmu mengenai mimpi tu. Maknanya boleh tak, jangan cerita sembarangan dan cerita macam tu. Wallahu a'lam. Kena rujuk pada orang yang tahu ya Ustaz ya. Seterusnya daripada Nur Hisham Zakaria kata, kalau kita mimpi yang sama je berminggu-minggu malah berbulan-bulan, macam mana tu Ustaz? Adakah itu satu petunjuk ke macam mana Ustaz? Wallahu a'lam, tapi mungkin boleh rujuk pada orang, mungkin sebagai tanda. Kita mimpi benda yang sama berulang-ulang, mungkin tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa antara dipanggil minan nubuwah, daripada kelebihan para nabi yang diberikan kepada umat Muhammad adalah antaranya mimpi yang benar. Tidak pernah diberi pada umat terdahulu, mana pada umat Muhammad antaranya adalah mimpi yang benar. Itu antara kelebihan para nabi yang diberikan kepada umat Muhammad. Maknanya kelebihan nubuwah itu kenabian adalah antaranya mimpi yang benar. So boleh tanya atau kita cuba tafsir, atau sebenarnya boleh beli kitab tafsir mimpi kan. Maksudnya boleh baca, boleh berdalami dan boleh pelajari lah apa maksud-maksud di sebalik mimpi itu. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Dan hari ni ramai pula yang nak tahu tentang mimpi Ustaz. Daripada Wan Zumusni, Wan Mustafa. Macam mana Ustaz nak cari orang yang boleh tafsir mimpi, yang boleh dipercayai dan alim Ustaz? Ada tak ciri-ciri orang yang kita boleh ceritakan tentang mimpi kita Ustaz? Okey, saya tak naklah petik nama-nama sekian begitu. Kita carilah sendiri. Rujuk kepada ustaz-ustaz yang berada di sekeliling kita, tanya pandangan dia secara personal. Okay, nanti mungkin boleh dibagi direction. Jumpa orang ni ke, jumpa DJ Kak Yati ke, siapa-siapa ke. Maksudnya cari boleh. Kalau kita niat kita ikhlas, Allah akan jumpakan. Tanya, tapi kena tanyalah, kena buka mulut tanya. Maknanya orang-orang yang faham. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Seterusnya Ustaz, soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita di WhatsApp Wikim di 0112900004. Sahabat kita bertanya soalan, okey, ramai kita putus tapi tak apa. Ustaz, macam mana kita nak minta amalan untuk anak yang melawan orang tua Ustaz, macam mana? Nak minta amalan? Kalau anak-anak. Rotan je Ustaz. Rotan je biasa ni. Lawan orang tua pula. Kalau kita, betul dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa adib laib walada kasaban. Anak kamu 1 sampai 7 tahun bermain-main dengan dia. Adib walada kasaban. 7 sampai 14, itu time kita nak memang bertegas dengan dia, ajar ilmu, ajar adab. Wasahibu sab'an. Dan 14 tahun ke atas jadikan dia kawan. So anak-anak ni kena tegas, dan kita kena didik dia. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajah menyatakan bahawa layan anak kamu 1 sampai 7 macam raja. Macam raja. Anak layan macam raja ni maksudnya apa? Kan raja tu kan orang sediakan. Dia kita sediakan makanan yang bagus-bagus untuk anak, pakaian yang bagus-bagus untuk anak. 7 hingga 14 layan anak kamu tu seperti tentera. Tentera maknanya apa? Disiplin, tegas. Maknanya kena ikut peraturan, ajar dia adab, ajar dia ilmu. Kemudian 14 tahun ke atas layan dia macam kawan. Kita raikan kematangan dia, kan? Jadi kalau dia kata dalam lingkungan umur bawah 14 tu kena tegas sikitlah. Kalau perlu rotan. Rotan yang tidak memudaratkan daripada mak ayah. Jadi kalau yang dah atas tu doakanlah doakan. Doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, didik dan terus bimbing dia. Wallahu a'lam.
Masya Allah, Alhamdulillah. Ramai ni orang letak anak umur 13 tahun ke atas macam nak didik dan sebagainya. Ustaz dah terangkan tadi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Kita dah sampai hujung-hujung Ustaz untuk pertemuan kita pada minggu ini. Mungkin di hujung ni Ustaz berikan sedikit kesimpulan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Before kat tuan-tuan sekalian okay, hidup kita perlukan ilmu. Okay, so dalam Islam kita disuruh untuk belajar dan jangan pernah maknanya berhenti belajar. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan bahawa mimani la yata'allamani, ada dua jenis dua jenis golongan tidak akan dapat ilmu. Yang pertama al-mustahi ni orang yang malas orang yang malas, dan al-mutakabbir orang yang sombong dengan ilmu. Al-mustahi orang yang malu ataupun orang malas dan juga orang yang sombong dengan ilmu. Ilmu ni jangan berhenti belajar. Makin banyak kita tahu, makin banyak kita tak tahu sebenarnya. So belajar dan terus belajar. Kemudian kita amalkan ilmu yang kita ada. Nanti Allah kurniakan kita kebijaksanaan. Dan jagalah hubungan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita dalam rumah tangga kita. Rumah tangga perlukan ilmu. So tahniah dan syabas siapa-siapa yang nak khatam minggu depan Asma Husna mengisah masalah keluarga kita tu, masya-Allah. Nanti boleh cadangkan Aikim buat buku kan. Maksudnya mengenai Asma Husna ni, ini luar biasa ni. Habis 99 nama Allah kita bahas dalam konteks menyelesaikan masalah rumah tangga ni. So maksudnya perkongsian sangat bagus, respon daripada pendengar kita pun sangat bagus, mencambahkan lagi perbahasan kita tu. Maksudnya jangan pernah maknanya dalam rumah tangga ada ilmu dia, kemudian kita jalani rumah tangga, kita amalkan apa yang dipelajari rumah tangga, dan Allah akan bagi kita kebijaksanaan dalam kita membentuk rumah tangga kita ke arah yang lebih baik dan lebih baik. Jadi mudah-mudahan kita mulakan tahun 2021 ini dengan kita berniat pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi anggota ahli keluarga yang soleh dan solehah. Ada keluarga yang soleh, ada keluarga yang solehah. Kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kerana sesungguhnya antara yang paling menggembirakan kita bangsa manusia, ketika kita masuk syurga, satu keluarga masuk syurga. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dikembalikan kepada ahli keluarganya dalam keadaan ceria gembira. Jadi mudah-mudahan Allah kurniakan pada saya untuk tahun 2021 ini, kepada DJ Kak Yati, kepada kru yang bertugas, kepada warga Aikim, dan kepada seluruh pada pendengar dan penyokong Radio Aikim dan juga seluruh yang menjayakan program kita. Jadi Allah kurniakan kebaikan-kebaikan dunia sampai ke akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang menyaksikan segala kelemahan diri kami, ya Allah. Bantulah kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Engkau menyaksikan segala dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Kurniakan keampunan-Mu kepada kami, ya Allah. Engkau menyaksikan segala hajat dan keperluan kami, ya Allah. Kurniakan pemberian-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika ada di kalangan kami orang yang sedang sakit, ya Allah, berikan kesembuhan-Mu kepada mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sedang susah, ya Allah, bantulah segala urusan mereka, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang sangat berhajat dengan keperluannya, ya Allah, tunaikanlah segala hajat dan keperluannya, ya Allah. Jika ada di kalangan kami orang yang menderhaka kepada-Mu, ya Allah, isteri yang menderhaka kepada suaminya, ya Allah, anak-anak yang menderhaka kepada ibu dan ayahnya, ya Allah, ampunkan mereka dan bimbinglah mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada kesempatan tahun yang lalu, ya Allah, jika ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, ya Allah, ampunkan segala dosa kami, ya Allah. Pada peluang hidup yang masih Kau berikan pada tahun 2021 ini, ya Allah, bimbinglah kami ke arah keredaan dan ketaatan kepada-Mu, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin
Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian pada hari ini. Moga-moga Allah Ya Rashid, Allah Ya Wahab memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita dengan lebih baik lagi untuk tahun 2021 ini. Terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Bertemu lagi minggu hadapan insyaAllah untuk episod terakhir. Ada yang menarik untuk semua rakan pendengar sebenarnya insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tiada bahasa gambarkan rasa